Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Siapa yang akan jadi Presiden UMNO? Adakah mereka perlu membuat pengumuman awal calon-calon yang ingin melawan, merebut jawatan Presiden UMNO daripada Zaid Hamidi? Sesetengah pihak mahu mereka dikekalkan, yaitu Presiden UMNO dan Timbalan Presiden UMNO, Ahmad Zaid Hamidi dan juga Muhammad Hassan Tokmat dikekalkan. Sesetengah pihak lagi cuba untuk tidak ada sebarang penyekatan tentang pertandingan itu. Mereka mahu dipertandingkan siapa yang akan jadi presiden dan timbalan presiden UMNO. Oke, baik, sebelum kita teruskan, terima kasih sudah datang, sudah melawat ke channel Fels Lifestyle. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe supaya seluruh Malaysia tahu isu hangat daripada channel ini. Oke, baik, tuan-tuan dan bapak semua, pencabar Zaid Hamidi. Siapa rasa-rasanya yang akan mencabar Zaid Hamidi? Hishamuddin, Khairi Jamaluddin, cakap tentang KJ sudah kalah di Sungai Buloh, tetapi adakah beliau masih relevan untuk menjadi Presiden UMNO setelah pernah dikalahkan oleh Zaid Hamidi pada tahun 2018 untuk merebut jawatan Presiden UMNO? Pencabar Zaid Hamidi mesti buat pengumuman sebelum 12 Januari. Menjelang pemilihan UMNO, beberapa bulan lagi, terdapat dua pendapat populer dalam parti ketika itu. Satu kumpulan mahu agar jawatan presiden dan timbalan presiden UMNO tidak dipertandingkan, manakala satu pihak lagi menolak sebarang cubaan untuk menyekat pertandingan tersebut. Kata mereka, menyekat pertandingan selepas PRU berakhir lebih meletakkan UMNO sebagai parti yang tidak demokratik di mata rakyat. Bagaimanapun, menurut Setiausaha Agung UMNO, Ahmad Maslan, perkara itu akan diputuskan ketika mesyuarat MT khas pada 12 Januari 2023 yang akan datang, yaitu sehari sebelum berlangsungnya PAU atau Perhimpunan Agung UMNO 2022. Belum ada sebarang keputusan mengenainya, yaitu jawatan presiden dan timbalan. Perhimpunan Agung tahun 2022 yang sebelum ini dijadwalkan pada 21 hingga 24 Desember telah ditangguhkan kepada 11 hingga 14 Januari 2023. Ia bermula dengan Majlis Taklimat Presiden pada 11 Januari. PAU 2022 pada 11 hingga 14 Januari tiada sebarang pertandingan. Sebaliknya, pemilihan UMNO akan berlangsung pada Perhimpunan Agung UMNO 2023 yang mengikut perlembagaan mesti diadakan dalam tempoh 6 bulan selepas PRU berakhir. Bermakna pemilihan UMNO atau PAU 2023 diadakan sebelum Jun 2023. Sehingga ini belum dipastikan sama ada kedudukan Zahid selaku Presiden UMNO akan dicabar atau sebaliknya, begitu juga dengan Muhammad Hassan sebagai timbalan. Namun demikian, berdasarkan petunjuk mutakhir, termasuk cakap-cakap pelbagai pihak dalam UMNO sendiri, besar kemungkinan Hishamuddin Husin akan bertanding merebut jawatan Presiden UMNO menentang Zahid. Hishamuddin sendiri dalam hantaran video terbaru di media sosialnya turut memperlihatkan kecenderungan ke arah itu melalui iltizam untuk memperkemas semula keyakinan rakyat terhadap UMNO setelah mengalami keputusan terburuk pada PRU 15. Bagaimanapun, dengan hasrat mereka yang ingin mencabar kedudukan Zahid, khususnya Hishamuddin dan kumpulannya, jika mesyuarat MT khas pada 12 Januari menetapkan tiada pertandingan bagi jawatan presiden dan timbalan presiden UMNO, bagaimana persoalannya? Oke, sekiranya pada pendapat saya, kita dapat lihat bahwa Hishamuddin memang tidak menyatakan sokongannya kepada Anwar Ibrahim. Saya tidak tahu sehingga hari ini, tetapi yang setakat saya tahu, pada PRU 15 semasa kerajaan Parlimen Gantung, Hishamuddin dilihat menyokong Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Dan hari ini Barisan Nasional telah menyatakan sokongan kepada Kerajaan Perpaduan, kepada Pakatan Harapan, sehingga terbentuknya Kerajaan Perpaduan. Adakah benar apa yang bermain di pikiran saya? Sekiranya Hishamuddin menang
menjadi Presiden UMNO, beliau akan membawa satu blok UMNO keluar daripada kerajaan perpaduan. Tapi bagaimanapun, adakah itu cukup untuk menumbangkan kerajaan perpaduan? Masih ada JRS, masih ada GPS, dan beberapa parti yang lain termasuk oleh warisan. Jadi apa komen Anda berita hari ini? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik di Malaysia. Setelah ramai rakyat Malaysia, tidak semua tetapi memang ramai yang mempertikaikan keabsahan Perdana Menteri sejak Perdana Menteri mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Bahkan, satu lagi isu hangat, berita susulan yang kita dengar berkenaan dengan keabsahan ataupun pengampunan penuh yang diterima Anwar. Ada yang kata Anwar Ibrahim yang merayu pengampunan itu, tetapi kenyataan daripada Anwar Ibrahim bahwa bukan beliau, tetapi beliau telah dihubungi oleh Yang di-Pertuan Agong. Permohonan peguam cabar pengampunan Anwar didengar pada 10 Januari. Oke, sebelum kita teruskan, saya mengucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang menonton video hari ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share video ini kepada rakan-rakan, kepada seluruh Malaysia supaya mereka juga tahu tentang isu hangat hari ini. Oke, baik, kita mulakan. Permohonan peguam cabar pengampunan Anwar didengar pada 10 Januari. Permohonan seorang peguam untuk meneruskan rayuan di Mahkamah Persekutuan bagi mengembalikan saman mencabar kesahan pengampunan diraja yang diberi kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tahun 2018 akan didengar pada 10 Januari tahun hadapan. Peguam Muhammad Khairul Azam Abdul Aziz memohon kebenaran untuk merayu susulan keputusan Mahkamah Rayuan pada 21 September tahun yang lepas yang membenarkan rayuan Anwar untuk membatalkan saman difailkan terhadap Perdana Menteri itu dan Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan. Tarikh berkenaan ditetapkan Timbalan Pendaftar Mahkamah Persekutuan Mazuliana Abdul Rashid melalui prosiding pengurusan kes secara e-review. Ia turut dihadiri peguam J. Lilah mewakili Anwar dan Azurin Ibrahim bertindak bagi pihak Muhammad Khairul Azam. Muhammad Khairul Azam yang memfailkan saman bermula pada 26 Februari tahun 2020 dengan menambahkan Lembaga Pengampunan dan Anwar sebagai defender, mendakwa beberapa tindakan tidak berperlembagaan diambil bagi memastikan Anwar menerima pengampunan yang membebaskannya dari penjara susulan PRU ke-14. Dan peguam itu juga mendakwa pengampunan penuh yang diberikan kepada Anwar oleh Yang di-Pertuan Agong bercanggah dengan perkara 42 dalam kurungan 4 dan dalam kurungan 5 Perlembagaan Persekutuan, kerana kuasa pengampunan hendaklah dilaksanakan atas nasihat Lembaga Pengampunan. Ketika itu, katanya, Lembaga Pengampunan belum dibentuk dengan sempurna berikutan negara baru selesai menjalankan PRU 14 pada 9 Mei 2018 dan dalam proses membentuk kerajaan baru. Dan pada 21 September 2020, Mahkamah Tinggi menolak permohonan Anwar dan Lembaga Pengampunan untuk membatalkan saman pemula selepas memutuskan Muhammad Khairul Azam mempunyai locus standi ataupun hak di sisi undang-undang untuk memulakan saman itu. Ia diputuskan atas alasan beliau ahli masyarakat umum dan berkelayakan sebagai peguam, serta wujud isu yang boleh dibicarakan dan perlu didengar sepenuhnya. Bagaimanapun, Mahkamah Rayuan membenarkan rayuan Anwar dengan memutuskan keputusan itu dibuat berdasarkan pelaksanaan hak pengampunan diraja yang tidak dapat diubah atau disahkan oleh mahkamah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, apa komen Anda berita hari ini? Adakah perlu dipertikaikan lagi ataupun adakah keabsahan pengesahan pengampunan penuh yang diterima Anwar Ibrahim ini sebenarnya melanggar perlembagaan ataupun undang-undang? Jadi apa komen Anda? Anda boleh komen di video ini. Teruskan bersama di dalam channel ini.